Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abang nak ulas beberapa tajuk yang hangat diperkatakan di seluruh negara kita sehari dua ni kan. Jadi terlebih dulu Abang nak mohon maaf lah ke seluruh rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu bukan Muslim. Di atas satu kesilapan Abang mengatakan Datuk Seri Anwar ditangkap oleh SPRN, sebenarnya oleh polis diraja. Boleh buat satu pembetulan lah. Hari ni Abang nak bawa beberapa tajuk dalam ceramah hari ni ya. Pertama Abang nak hurai setelah Datuk Najib selesai dalam kes pertuduhannya, dia keluar daripada mahkamah. Datuk Seri Najib memberi satu ucapan yang mengatakan beliau berkhidmat selama 42 tahun sebagai ahli politik dan juga berkhidmat untuk rakyat Malaysia. Di sini jasa-jasa dia tak kata gitulah, tapi dia kata inilah harga yang sepatut dia bayar. Mana harga yang dia terima selama 42 tahun berkhidmat tu, dia dituduh di mahkamah. Jadi di sini seolah-olah Datuk Seri Najib nak memberitahu rakyat Malaysia jasa dia lah. Jadi Abang nak hurai tentang jasa ni lah. Abang nak balik ke dari kakak satu surah dalam Al-Quran. Abang tak ingatlah surah ke apa. Allah menceritakan tentang Nabi Musa dengan Firaun. Jadi Nabi Musa ni diperintah oleh Allah supaya lari. Dia dapat Allah perintah lari kerana Firaun nak bunuh dia. Jadi Allah perintahkan dia menuju ke Sungai Merah, Red Sea. Jadi bila sampai di gigi laut tu, maka dia dan pengikut kaum Yahudi dia tak dapat ke mana. Jadi Nabi Musa merayu kepada Allah supaya menyelamat dia dan juga jemaah-jemaahnya. Jadi dengan itu Allah perintah Nabi Musa supaya belah laut dengan tongkatnya. Di situ selepas terima wahyu daripada Allah, maka belahlah laut ke dua bahagian. Di situ Nabi Musa dan kumpulan pengikutnya kaum-kaum Yahudi menyeberangi laut tersebut. Sampai di tengah Firaun pun turut juga dengan bara tenteranya. Di situ setelah Nabi Musa menyeberangi seberang sana, Allah tangkupkan balik air tersebut. Maka di situlah Firaun meninggal dunia. Mapulah kita kata, ya kasar sikit deh. Firaun telah mati dalam laut dengan pengikut-pengikut dan tenteranya. Di mana di saat situ juga Firaun mengakui Allah adalah Tuhannya, tapi Allah tak terima dah orang panggil taubatnya di saat orang kata nyawa di halkum. Di sini Abang nak rayaknya jasa lah. Abang nak kait balik tentang jasa. Di mana Abang lihat Firaun ni ada banyak jasa kepada negara Mesir. Di mana bila kita sifat negara Mesir, dia tak ada gapo negara Mesir. Hanyalah barang heritage seperti peninggalan Firaun, seperti piramid di Luxor dan Aswan tu. Abang sempat melawat pasal Abang ada peluang menziarahi negara Mesir kerana anak Abang ngaji di Kiwat. Abang kata dulu tu di ngaji Al-Quran yang Kirat di Shubra. Jadi Abang dia sempat pergi ke Luxor, di mana banyak temple-temple, toko-toko apa orang panggil Firaun dibina di situ. Jadi Abang difahamkan ekonomi Mesir ni adik kakak dah selepas pada minyak hanyalah hasil pelancongan. Makna inilah jasa-jasa Firaun. Makna kalaulah tidak gempa bumi ke, tak hingga ke hari kiamat lah, maka hasil-hasil kutipan pada peninggalan jasa-jasa Firaun membuat piramid gapo. Pasal dia kata gapo piramid ni adalah 7 barang ajaib di dunia. 7 barang ajaib. Hak Abli ingatnya piramid, biarlah Abli nak sebut dia. Angkor berbodoh, Babylon hanging gadang Babylon, so lagi Great War. Dua lagi Abli tak ingat, tak apa hal tu deh. Cuma kita nak cerita hak Firaun dari hang jasa. Makna jasa siapa keluar ni? Rakyat Mesir boleh menikmati jasa peninggalan Firaun. Jadi apabila hujah dalam Quran rayaknya Firaun ni ada jasa sini. Ni dia kufur dengan Allah, dia kena hukum daripada Allah. Gitulah adik kakak tafsir sendirilah. Jadi yang keduanya apabila nak hurainya kata-kata daripada pemimpin Kaneh UMNO lah mensifatkan tahanan dan tuduhan terhadap Najib itu adalah satu konspirasi politik atau denda konsumat daripada Tun, mungkinlah dia tuju kepada kajian Pakatan ni lah yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tun Mahathir Mohamad. Jadi begitu juga petikan daripada kata-kata daripada Datuk Lokman Nur Adam dan juga Datuk Ketua UMNO Subang, iaitu Datuk Ahmad Faiz gitulah. Dan juga Timbalan Menteri Besar Kelantan iaitu Datuk Ni Amal mengatakan seandainya tuduhan itu direka-reka atau dicipta ataupun macam-macam lah konspirasi, ini satu malapetaka lah.
Jadi dalam hujah 3 orang ni Abli nak hujah balik dalam palingan politik Ablinya, maksudnya masjid tiga-tiga mereka ni tidak yakin dengan siasatan SPRM yang disifatkan satu badan bebas Suruhanjaya Diraja Suruhanjaya Diraja SPRM, mana dia dilantik oleh Agong tak silap Abli dia telah bersumpah akan menyiasat memanaki dengan seadil-adilnya. Di sini seolah tiga-tiga yang Abli sebut tadi ni tidak memperkecilkan sumbangan ataupun kerja berat yang dilakukan oleh SPRM Malaysia. Jadi yang ketiganya Abli melihat Ketua Peguam Datuk Seri Najib Tan Sri Syafiq Abdullah mengatakan SPRM terkumpul kapal seperti bidan terjun mencari bukti-bukti untuk menuduh anak guamannya. Bagi Abli selalu pengalaman kerja Abli dululah Tan Sri Syafiq sebagai ketua, orang kata ketua pembelaan untuk Datuk Seri Najib, dia harus bercakap begitu kerana nak menenangkan hati anak guamannya. Jadi yang keempatnya Datuk Zahri ni baru Abli tengok di YouTube dia. Dalam satu YouTube dia mengatakan dia kata pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib tu macam tidak tepatlah, di mana dia kata dia pun pandai mencerita SRC duit pandai seolah-olah kalau Datuk Najib ambil komisen baru boleh tuduh, di mana dia kata duit 2.6 bilion dalam akaun peribadi tidak dituduh. Jadi dalam ceramah tersebut beliau mengaitkan cerita Datuk Harun. Jadi baru hari ni Abli tengok YouTube dia, Abli baru perasan di mana dia kata zaman Datuk Harun, almarhum Datuk Harun dulu Menteri Besar Selangor tu Jadi dia ni terlapar orang kata ke-Melayu dia ni nasionalis sangat. Jadi bahaya untuk negara, di mana ketika itu mungkinlah UMNO Barisan Nasional dia melihat kata kewujudan Datuk Harun dalam arena politik Malaysia ni membahayakan negara ketika itu. Maka satu komplot untuk menuduh Datuk Harun untuk mematikan karier politiknya dilakukan. Makna dia Datuk Zahri juga menceritakan kepada rakyat Malaysia, mengatakan Tun Razak almarhum Tun Abdul Razak kita, ayahnya Datuk Seri Najib, terlibat dalam konspirasi tersebut, di mana dalam ingatan Ablinya peristiwa Datuk Harun berlaku dari masa kepimpinan Tun Hussein Ong. Jadi seolah Datuk Zahri mengkaitkan kisah Datuk Harun kata Datuk Najib ni tak salah kot mana dia baca tu, adik kakak nilai lah kalau tengok YouTube dia jadi yang kelimanya Abli nak bawa cerita yang sangat-sangat kemarin setelah Datuk Jamal Datuk Seri Jamal Ketua UMNO bahagian Sungai Besar beliau telah diambil riman oleh anggota oleh Polis Diraja Malaysia. Abli tak ingatlah mahkamah beri berapa hari riman. Semasa mengambil riman beliau mengadu beliau sakit. Di situlah maka beliau tidak dibawa ke balai polis. Dalam masa rawatan di Hospital Pakar Puteri, Abli tak ingatlah. Jadi beliau melarikan diri. Mungkinlah dalam hemat tablinya beliau tidak digari di katil Maka beliau melarikan diri, meloloskan daripada kawalan polis dan melarikan diri ke Indonesia tanpa melalui jalan yang sah. Di situ daripada perbuatan Datuk Jamal, mungkinlah 2-3 orang anggota polis ditahan kerja kerana cuai menjalankan tugas mengiringi di mana seorang penjenayah dia dapat lolos daripada tahanan. Di situ mereka polis tersebut akan disabit dalam Seksyen 223 Kanun Keseksaan, dan Datuk Jamal telah dilari ke Indonesia kabarnya. Jadi daripada pertolongan polis Indonesia maka tertangkaplah Datuk Jamal dan dihantar pulang ke Malaysia. Setelah tibanya di Malaysia maka polis membawa Datuk Jamal mahkamah untuk menuduh di bawah Seksyen 224, di mana hakim mahkamah tersebut telah magistrate mahkamah telah tidak memberi jamin kepada Datuk Jamal. Maka beliau terpaksa menghuni di Sungai Buloh, tempat rehat beliau. Di mana Abli teringat ada masa beliau melarikan diri, beliau bercerita dalam satu YouTube mengatakan beliau minta perlindungan sekembalinya Malaysia ke beliau ke Malaysia daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Menteri Dalam Negeri. Jadi loninya
Tan Sri Muhyiddin tidak berkata apa-apa. Cuma dia telah diberi perlindungan oleh Mahkamah Magistrate. Makna dia perlindungan untuk duduk dalam J Sungai Buloh sebagai banduan riman. Dia banduan yang belum dia dapat hukumnya dipanggil banduan riman. Di situ dia tidak pakai uniform J, dia pakai uniform biasa sebab dia masih tidak disabit kesalahan. Walah beli ulah siapa kita temu sedikit ilmu yang Allah campur. Jadi di sini Abli melihat dah apa yang berlaku pada Datuk Jamal tu setimpahlah perbuatan beliau nah. Beliau telah orang kata engkar terhadap rukun negara. Kalau beliau tidak melarikan diri hari itu, kalau beliau hadir ke mahkamah sedang putusan nak dilakukan terhadap beliau, mungkin beliau tidak diarah ke tidak beliau boleh diberi jamin. Sebab jamin tak beri jamin hanya Habli dapatnya khabarnya iaitu berkhianat pada negara Seksyen 39B dan juga 302 bunuh. Ni memang tak boleh jamin. Dalam akta dia tu tak boleh jamin. Kanun siasat dia tu. Begitu juga seperti orang yang maunah kau dulu. Ni hak datu. Ni bagi penderaka pada negara tak boleh jamin berlaku adik kakak. Daripada hujah-hujah Habli tersebut, Habli rasa ni satu interaksi ilmu. Habli tidak nak menuduh. Cuma akhir sekali Habli nak menyerulah seluruh rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu beragama Islam. Habli sendiri pun harus bersimpati terhadap Datuk Najib sebagai mantan Perdana Menteri kita dulu, banyak menabur jasa selama 42 tahun. Makna Datuk Seri harus menerimalah hakikat setakat hari ini ujian Allah terhadapnya. Makna setakat hari ini Datuk Seri Najib masih belum didapati bersalah. Cuma tuduhan terhadap beliau dilakukan atas bukti yang disiasat oleh SPRM. Jadi kita juga jangan kita mempersenda-sendakan badan yang bebas dia tu SPRM, seperti beberapa pemimpin yang lontarkan seolah-olah satu konspirasi di mana di bawah pimpinan Tun Pakatan Harapan hari ni tidak campur tangan langsung dalam kerja-kerja SPRM. Satu badan yang begitu bebas. Di sini Abdi rasa simpati itu sebagai ukhuwah Muslim. Kita kena sesama Islam kena ingat hari ni hari Najib Tun Razak, Datuk Seri Najib Tun Razak. Mungkin esok hari kita tidak tahu. Sama-samalah kita berdoa supaya negara kita selamat daripada berbagai-bagai masalah, supaya negara kita menuju ke arah orang kata ke arah kemaju. Negara kita makna rakyat hidup begitu selesa, begitu selesa. Keamanan yang kita nikmati hari ini, hendaklah kita berdoa kepada Allah kekal selama-lama hingga ke hari akhirat esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.